Usul untuk menangguhkan mesyuarat di bawah Peraturan Mesyuarat 17/1 oleh Yang Berhormat Senator Puan Asma binti Husin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berdasarkan perkara 17, saya memohon izin mencadangkan supaya ditangguhkan majlis mesyuarat dengan tujuan hendak merundingkan perkara tertentu yang berkenaan dengan kepentingan orang ramai yang berkehendak disegerakan. Usul yang saya ingin kemukakan adalah berkaitan dengan isu daging kartel haram yang menggunakan logo JAKIM secara salah dan berniat menipu. Sebagaimana dimaklumkan, telah terbongkar kes pembukusan semula daging haram menggunakan logo JAKIM selepas serbuan bersepadu pihak berkuasa di sebuah gudang di Senai Johor pada 1 Disember lalu. Saya berpendapat usul ini melibatkan berkepentingan ramai kerana ia sumber protein umat Islam yang merupakan majoriti rakyat di Malaysia. Yang kedua, ia adalah perkara tertentu kerana melibatkan nama baik kerajaan khususnya JAKIM sebagai pengeluar logo halal yang disegani di Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa serta integriti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna yang bertanggungjawab dalam penguatkuasaan. Usul ini juga perlu disegerakan kerana rakyat semakin takut dan marah dengan kes ini kerana sehingga hari ini telah tular beberapa jenama yang biasa digunakan oleh rakyat, namun sehingga hari ini hampir sebulan kerajaan masih lagi tidak menyenaraikan jenama yang terlibat atau apa-apa laporan awal yang boleh melegakan rakyat. Dan dalam masa yang sama, akhbar antarabangsa juga turut melaporkan isu ini dengan mengatakan kita telah memakan daging halal palsu selama 40 tahun. Sekiranya perkara ini benar, ini cukup memalukan negara kerana dikaitkan dengan isu integriti pegawai dan pihak berkepentingan. Oleh itu, saya memohon kepada pihak Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua untuk menerima usul ini dan juga kepada Dewan semua dan menuntut jawapan daripada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna serta pihak berkepentingan kerajaan yang lain demi membersihkan nama baik negara dan kepentingan umat Islam di Malaysia yang mesti disegerakan. Sekian, terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, saya telah menerima satu pemberitahuan usul di bawah Peraturan Mesyuarat 17/1 oleh Yang Berhormat Senator Puan Asma binti Husin pada Isnin 28 Disember tahun 2020. Teks usul itu adalah seperti yang telah dibacakan oleh Yang Berhormat Senator dan semua ahli telah maklum insya-Allah. Bagi membolehkan perkara ini ditimbangkan oleh majlis mesyuarat, saya sebagai Tuan Yang Dipertua hendaklah berpuas hati bahawa perkara yang dibangkitkan oleh Senator Yang Berhormat itu memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama ialah bahawa perkara itu tertentu. Syarat kedua ialah bagi kepentingan orang ramai. Dan syarat ketiga ialah ia berkehendakkan disegerakan. Saya telah meneliti perkara ini dan mendapati bahawa pertamanya benar perkara ini adalah perkara tertentu. Kedua, didapati kepentingan orang ramai memang wujud dan terlibat. Ketiga, ia berkehendak disegerakan. Sesungguhnya hal ini memerlukan tindakan segera dan pengawasan serta pemahaman orang ramai atau rakyat perlu diberi perhatian yang setimpal. Oleh yang demikian, saya membenarkan usul ini untuk dibahaskan dan usul ini saya tempohkan sehingga jam 1 tengah hari ini, hari Selasa 29 Disember tahun 2020 atau mengikut kesesuaian majlis pada hari ini untuk menempatkan masa atau ruang bahasanya selama 30 minit dan selepas itu bagi pihak kerajaan menjawab selama tak lebih dari 30 minit. Sekian. Ahli yang berhormat, para senator, sekarang seperti yang telah diputuskan pada pagi tadi, satu usul di bawah Peraturan Mesyuarat 17/1 telah dibenarkan untuk dibahas.
Saya sekarang memulakan perbahasan usul ini dan pihak pencadang akan diberi tidak lebih dari 30 minit dan pihak kerajaan juga sedemikian tempohnya. Yang berhormat Senator Puan Asma binti Husin, sila kemukakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua atas peluang dan kebenaran untuk mengemukakan usul di bawah perkara 17 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara berkaitan dengan isu daging kalta haram yang menggunakan logo JAKIM secara salah dan berniat menipu. Pertamanya saya mulakan dulu perbahasan saya dengan surah Al-Baqarah ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa orang yang beriman, khususnya orang Islam, disuruh, diberi arahan untuk memakan perkara yang suci lagi halal sebagaimana yang direzekikan oleh Allah SWT, dan bersyukurlah kepada Allah sekiranya kita ni adalah orang yang menyembah Allah SWT. Jadi sebagaimana yang telah dimaklumkan, isu ini telah menjadi hangat diperkatakan oleh rakyat sehingga hari ini. Bermula pada 1 Disember lalu, suatu serbuan bersepadu pihak berkuasa di sebuah gudang di Senai, Johor telah diketuai oleh Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Johor telah dilakukan, dan kita tengok daripada laporan akhbar dikatakan bahawasanya mereka menggunakan permit buah untuk mengimport daging yang tidak disijilkan. Ini berdasarkan laporan daripada akhbar. Dan ada juga yang mengaitkan kes ini dengan salah guna syarikat yang dimiliki oleh Bumiputra untuk menipu pihak berkuasa. Jadi kita dapati ada banyak laporan yang berlega-lega di akhbar, dan ia telah menimbulkan persoalan dan kegusaran di peringkat rakyat sendiri. Terutamanya saya berpendapat usul ini dikemukakan kerana ia melibatkan kepentingan ramai. Iaitu ini daging adalah merupakan makanan asasi rakyat, khususnya umat Islam yang merupakan majoriti rakyat di Malaysia. Memang ada pandangan yang mengatakan kalau kita tak tahu tak apa, kita boleh makan. Namun begitu, dalam kaedah Islam, dalam hadis 40 bernombor 11, Rasulullah menyebutkan da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Jadi di sini, di Malaysia memang telah dibangunkan satu kaedah bagaimana kita nak memastikan sesuatu makanan ataupun perkhidmatan itu halal ataupun tidak, untuk memudahkan orang Islam khususnya konsumsi, untuk penggunaan orang Islam. Dan dalam masa yang sama, bagi orang Islam, isu ini sangat penting kerana dia melibatkan isu ibadat, pembangunan pertumbuhan fizikal dan juga keseluruhan amalan kehidupan manusia. Dalam hadis yang lain, kita tengok antara hadis yang popular, bagaimana seorang lelaki dia mengangkat tangan dan berdoa, wahai Tuhanku, tetapi Nabi sebut, tetapi makanannya haram, minumannya haram, dan ia diberi makan dengan yang haram. Maka bagaimana doanya nak dimakbulkan? Sebab itu orang Islam sangat prihatin tentang isu ini. Dan kita memang di Malaysia bergantung kepada daging import kerana bekalan dalam Malaysia tidak cukup. Tapi setakat ini kita tidak mendapat laporan yang jelas daripada pihak kerajaan untuk melegakan rakyat itu sendiri. Seterusnya, saya berpandangan usul ini juga dia melibatkan perkara tertentu kerana melibatkan nama baik kerajaan khususnya JAKIM. Kita lihat apabila isu halal dibangkitkan, biasanya orang akan menuju kepada JAKIM. Sama juga saya ingat ketika kita berdepan dengan isu Cadbury dulu. Isu Cadbury, saya ingat saya ni antara salah satu NGO lah, mewakili NGO untuk konsultansi dengan pihak JAKIM. Isu sama juga yang terlibat ketika itu, iaitu sebenarnya bukan sahaja JAKIM yang satu-satunya institusi yang terlibat dengan isu halal. Tapi saya tengok sini sekurang-kurangnya 6 ke 7 agensi yang terlibat. Di mana kita tengok selain daripada JAKIM, kita ada Jabatan Pemeriksaan Veterina, kita ada Kementerian Kesihatan Malaysia, kita ada Makis, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan, kita ada FOSIM, Bahagian Penguatkuasaan Sistem Maklumat Keselamatan Makanan Malaysia, dan juga pihak kastam yang terlibat dengan import dan sebagainya. Jadi kita lihat sini, apabila ia melibatkan banyak agensi, maka kita sebagai rakyat tidak dapat kepastian apakah sebenarnya yang sedang berlaku. Dan kita tengok tidak ada satu task force yang jelas di pihak kerajaan.
Kalau boleh, kita mencadangkan kepada pihak kerajaan untuk mengadakan satu jawatan kuasa khas untuk membincangkan isu halal. Kalau bercakap pasal halal, memang daripada semasa ke semasa, memang sebelum ini telah dicadangkan supaya akta halal dikuatkuasakan. Yang mana akta ini dapat menggabungkan keseluruhan peranan agensi-agensi. Tapi setakat ini ia tidak dapat direalisasikan. Jadi saya mencadangkan untuk isu khas ini, ditubuhkan satu pasukan khas dan dikeluarkan satu laporan bersepadu. Kenapa saya sebut laporan bersepadu? Sebab semalam contohnya, kita dengar JAKIM ada membuat temu bual khas. Dan memang disebutkan JAKIM tidak ada bidang kuasa. Lepas tu di pihak KPDNHCP pula dikatakan mereka hanya terlibat dari segi penguatkuasaan. Selagi tidak ada laporan maka tak boleh nak buat penyiasatan. Dan juga saya mendengar sebelum ini ada yang kata dalam tular, banyak kes tular masalah kita sekarang ni. Tularan mengatakan bahawasanya tidak pernah dapat laporan. Tetapi ada juga tularan yang terbaru semalam mengatakan sudah ada 3 laporan sebelum ini yang dibuat berkaitan dengan perkara ini. Jadi sebenarnya lebih baik kita memohon penjelasan daripada pihak kerajaan bagaimanakah kes ini sebenarnya berlaku supaya kita ni dapat kepastian di pihak kita. Dan laporan bersepadu ni sangat penting sebab kita sebagai rakyat, kita tak tahu sebenarnya agensi JAKIM ni apa, KPDNHCP ni apa, Jabatan Veterina ni apa. Yang kita nak tahu sekarang adalah daging apa yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Ada juga tularan yang mengatakan bahawa daging yang diimport itu melibatkan daging kangaroo. Walaupun ada juga yang menafikan kangaroo ini melibatkan isu undang-undang di Australia. Dan ada juga yang meletakkan gambar dan sebagainya. Jadi sangat penting kita mendapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan berkaitan dengan perkara ini. Saya juga mendapat makluman bahawasanya SPRM juga telah membuka kertas siasatan pada 21 Disember. Selain daripada itu, saya merasakan usul ini patut disegerakan kerana rakyat semakin takut dan marah dengan kes ini kerana sehingga hari ini telah tular beberapa jenama yang biasa digunakan rakyat yang dikatakan terlibat dalam kes ini. Antara jenama yang biasa kita guna apabila melibatkan daging import ialah Alana. Tetapi sampai hari ini kita tidak dapatlah sama ada pengesahan di pihak kerajaan senarai jenama-jenama mana yang sebenarnya dikaitkan dengan perkara ini. Sebab kita orang Islam, perkara syubhat pun kita tak boleh nak dekat sebenarnya. Dan juga penafian daripada pihak syarikat sendiri. Setakat ini, syarikat yang membuat penafian yang melegakan kita adalah syarikat Ramli. Sebab syarikat Ramli memang kita tahulah memang digunakan terutama oleh pegerai-pegerai yang menjual daging burger di tepi jalan dan sebagainya. Kalau kita tengok, pada ketika saya menulis usul ini adalah pada semalam 28 hari bulan. Hari ini 29 hari bulan. Dan serbuan dibuat pada 1 Disember. Jadi bermakna hampir sebulan dah perkara ini berlangsung. Jadi adakah kerajaan sekurang-kurangnya mengeluarkan laporan awal ataupun senarai jenama yang kita boleh makan ataupun kita guna. Sekurang-kurangnya itu. Saya faham nak dapatkan mungkin untuk menjatuhkan kartel tu, mendapatkan individu-individu terlibat, mungkin mengambil masa. Tetapi sekurang-kurangnya ada laporan awal yang melegakan kita, terutamanya peniaga-peniaga. Sebab bukan semua rakyat mampu untuk mendapatkan bekalan daging segar. Macam saya ni, balik Kelantan, kena beli 2-3 kilo daging, awak mari sini. Sebab sana murah sikit. Lepas ni pergi beli daging di Kelantan. Sana murah sikit, Datuk. Ejen provokator Dewan Negara. Kan? Jadi di sana, jadi awak mari sini. Maknanya kita kena berusaha begitu untuk makan daging. Sebab untuk anak-anak kita, macam saya ibu, memang kena memastikan dalam rutin diet seimbang anak tu, mesti ada daging walaupun sedikit. Tu. Oleh seterusnya, saya juga ingin mengemukakan kerana akhbar antarabangsa turut melapor isu ini seperti Malaysian Muslims have been eating fake halal for 40 years dengan izin yang dikemukakan oleh Mashable Southeast Asia, SE Asia. Jadi adakah benar kes ini sebenarnya telah berlangsung selama 40 tahun? Saya ada juga membaca berita daripada KPDNHCP yang menafikan ia telah berlangsung selama 40 tahun. Tetapi laporan itu masih tidak jelas untuk memberikan keyakinan kepada kita lah rakyat. Kalau 40 tahun yang Muhammad Senator, sehat, segar, bugar juga kita ya. Itulah. Saya ni umur 42. Maknanya saya kalau makan ni lama juga ni. Hampir dengan umur saya ni.
muda lagi berbanding dengan ya. Alhamdulillah sihat. Okey. Seterusnya, oleh kerana itu akhirnya untuk memberikan peluang kepada kawan-kawan lain untuk berbahas menyokong, saya menuntut jawapan daripada pihak kerajaan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna berkaitan dengan siasatan terkini, dan juga saya mencadangkan juga kepada mungkin Dewan Negara di pihak Kokus Kesejahteraan untuk memberi perhatian juga kepada isu ini dan untuk memanggil mungkin pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perkara ini supaya akhirnya nama baik negara dan kepentingan umat Islam terjaga. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Puan Asma binti Husin. Ya. Beliau telah mengemukakan ucapannya dan menurut pemberitahuan, saya menerima satu permohonan khas Yang Berhormat Hajah Sabani Mat untuk berucap. Sekiranya ada yang lain-lain, maka boleh daftarkan dan minta kelulusan Yang di-Pertua. Saya satu. Saya Silakan. nombor 1. Tok Lee nombor 2. Diberi kepada Yang Berhormat Hajah Sabani Mat. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya menyokong usul yang dibawa oleh Yang Berhormat Senator Asma tadi, kerana terpanggil untuk bersama mengambil bahagian kerana melihat kepada kepentingan khususnya masyarakat, khasnya orang-orang Islam. Apa yang kita harapkan supaya kerajaan perlu mengambil tindakan kepada agensi-agensi yang terlibat secara langsung dalam aspek pemeriksaan, pemantauan dan penguatkuasaan yang melibatkan pemeriksaan antara agensi-agensi yang terlibat termasuklah JAKIM, Jabatan Kementerian Pertanian melalui veterina dan juga Jabatan Kesihatan, di samping beberapa agensi pemantauan yang terlibat dalam kawal selia. Saya mohon pada kerajaan untuk menubuhkan RCI ataupun Suruhanjaya Diraja, Siasatan Diraja, ataupun setidak-tidaknya menubuhkan pasukan khas dengan melibatkan PDRM dan SPRM. Dalam hal ini, beberapa soalan yang berhak rakyat dapat maklum mengenai isu kartel daging haram. Ini termasuklah dalam masalah siapa dalang yang bertanggungjawab mengurus, memproses import daging sejuk beku yang diragui status halalnya. Yang kedua, mengapa berlaku monopoli kilang pemrosesan daging halal, terutama di China, Thailand dan juga India. Kenapa Jabatan Veterina hanya menghadkan beberapa kilang saja di China, India dan juga Thailand untuk mengekspor ayam dan daging ke Malaysia? Berhubung dengan Akta Logo Halal, saya pernah mencadangkan, kalau tak silap saya pada mesyuarat yang lepas, perlunya kerajaan merangka satu akta logo halal, tetapi jawapan ketika itu mengatakan bahawa akta yang telah ada ni sudah memadai. Pada saya, dengan wujudnya akta logo halal ini, setidak-tidaknya dapat memperkasakan lagi logo halal itu sendiri. Diharapkan siasatan yang menyeluruh secara telus dan pantas perlu dilakukan dalam perkara ini. Kita mahu supaya pihak-pihak yang terlibat, tak kira sama ada di pihak sama ada orang kenamaan kah ataupun sesiapa saja, syarikat yang besar kah, siapa sajalah, supaya diambil tindakan supaya kita tidak mahu antara satu sama lain sering menunding jari, memandangkan perkara ini sudah berlaku sejak sekian lama. Siasatan ini penting, Tan Sri Yang di-Pertua, bagi memberi keyakinan dan kepercayaan rakyat serta masyarakat antarabangsa khasnya
terhadap logo halal Malaysia supaya dapat disegerakan dan dipelihara. Sekian, Tan Sri Yang di-Pertua. Para senator ingin mengambil bahagian, tolong berikan hujah persis dan dalam tempoh yang kita anggarkan wajar, sebab kita nak meneruskan proses meluluskan undang-undang yang telah pun dikemukakan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi. Sila. Tan Sri, boleh saya? Sebentar. Dan tak nama dah? Nama dan tak. Ahli-ahli yang berhormat, para senator, ini dapat saya nyatakan tegas ya, dalam suasana yang memerlukan hemah. Oleh kerana masa terhad, saya mulakan sedikit. Yang Berhormat Muhammad Zahid bin Arif. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya mengambil peluang ini untuk menyokong usul Ringkas ya. yang dibawa oleh YB Asma. Usul dibawa YB Asma, isu daging haram dan sah, dek kerana katil tamak, kita semua jadi susah. Tan Sri Speaker, saya mencadangkan supaya kerajaan, walaupun semalam saya membuat kenyataan akhbar, mencadangkan supaya Suruhanjaya Siasatan Diraja dibentuk oleh kerajaan, tetapi ianya pasti memakan masa yang lama. Untuk tempoh yang terdekat ini, untuk tempoh segera dan tindakan pantas daripada kerajaan, saya mencadangkan supaya kerajaan menubuhkan satu special task force dengan izin petugas khas. Pasukan petugas khas, saya cadangkan dipengerusikan sendiri oleh Ketua Polis Negeri Johor, Datuk Ayub Han, dengan dianggotai oleh wakil-wakil daripada kesemua agensi terbabit seperti Kementerian Pertanian, Kementerian yang menjaga hal ehwal agama Islam, KBDNKK, Kastam, SPRM semua. Dan kita minta supaya task force ini membuat kerjanya dalam tempoh 14 hari. Pasal benda ni dah berlarutan lama dah, senang saja nak cari kalau nak cari. Jadi dalam tempoh 14 hari, pasukan petugas khas ni mesti menyediakan satu laporan yang menyeluruh. Penemuannya perlu dikemukakan dalam bentuk kertas putih dalam satu sidang khas parlimen. Saya yakin kalau ada keseriusan yang begini, perkara ini tidak akan berulang lagi di masa akan datang. Sekarang ini kita berada dalam keadaan was-was nak beli daging di pasar raya. Kita berada dalam keadaan tidak selesa. Kita pergi ke pasar raya, kita nak pilih daging. Daging ni halal tak halal, haram ke tidak. Jadi ini menyusahkan kita semua. Saya setuju dengan usul yang dibawa oleh Smart, tetapi kerajaan tolonglah dengar suara Dewan Negara hari ini supaya satu task force petugas khas ditubuhkan. Saya cadangkan dipengusikan oleh Datuk Ayub Han, Ketua Polis Johor. Satu pegawai polis yang cukup tegas, cukup berani, tak takut, tak gentar kepada ugutan, tak gentar kepada gertakan-gertakan katil-katil ini. Katil-katil ini saya difahamkan kutip berbilion ringgit hasil daripada kerja-kerja haram ini. Dan saya minta supaya penemuan mereka ini dikemukakan oleh kerajaan dalam satu kertas putih dalam sidang khas parlimen gabungan antara Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Sekian Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekiranya para senator mau menjimatkan masa, kita ringkas-ringkaskan hujah menurut poin ataupun natijah masing-masing. Yang Berhormat Senator Muhammad Yusmadi Muhammad Yusof. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua di atas peluang yang diberikan untuk menyokong usul yang amat baik oleh rakan senator saya, Senator Asma. Tan Sri Yang di-Pertua, saya melihat isu ini agak berbeza sedikit daripada pendekatan yang dicadangkan oleh rakan saya tadi. Saya mencadangkan isu ini melibatkan isu kebertanggungjawab, accountability. Bukan saja isu perundangan yang mana ia perlu dilihat melalui satu prosedur yang biasa iaitu siasatan dan sebagainya. Kerana bagi saya Tan Sri, isu ini adalah isu yang dibangunkan oleh kerajaan dengan satu komitmen yang tinggi. Kita tahu kita membina perbankan Islam, kita membina industri halal, semuanya dengan satu akta-akta dan sistem-sistem yang berperaturan. Tan Sri lebih maklum. Jadi saya menggesa sebenarnya mereka-mereka yang bertanggungjawab ini perlu disuspend atau digantung
ambil sikap tanggungjawab. Kerana bagi saya, Tan Sri, barulah perkara ini dianggap bukan perkara yang remeh. Bukanlah satu perkara yang keproseduralan semata-mata. Compliance, bukan. Ini adalah isu, izin saya hujahkan di sini, halal ini bukanlah satu industri untuk kita buat keuntungan. Ini adalah satu asas tanggungjawab. Kerana kita pun tahu, asasnya ada dalam Quran, asasnya dalam hadis, dan malah dari segi lain pula ialah ianya boleh mensejahterakan rakyat. Jadi saya menggesa, Tan Sri, bukan saja mewujudkan RCI, bukan saja mewujudkan jawatan khas, pihak bertanggungjawab sekarang ini perlu mengambil sikap meletak jawatan dan ataupun suspend dan sebagainya sebelum tindakan susulan. Terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat Senator Datuk Razali Idris. Ringkas, tepat. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih. Saya terus kepada persoalan untuk makluman Dewan Negara yang mulia ini. Saya dapat maklum gudang yang telah dikenapasti oleh pihak berkuasa dan telah menemui sebanyak 1,500 tan daging sejuk beku bernilai 30 juta itu adalah pembekal utamanya kepada pemborong daging sejuk beku di seluruh negara. Dan perkara ini juga disahkan oleh Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, MAKIS, Saiful Yazan Alwi, bahawa daging sejuk beku berkenaan diimport daripada Brazil, daripada Ukraine, daripada Argentina dan daripada China. Malahan ada yang mengesan kartel berkenaan turut menciplak jenama popular daging daripada Australia. Jadi lebih memilukan lagi, Tuan Dipertua, kartel daging ini juga menggunakan cok palsu halal yang diperakui oleh JAKIM. Dan perkara ini benar-benar telah menyentap perasaan umat Islam di negara kita dan menimbulkan kebimbangan yang sangat besar kepada umat Islam seluruh negara. Jadi justru itu, atas asbab dan musabab begini, Dewan Negara rasakan satu tanggungjawab yang besar untuk membawa usul ini yang dianggap perlu dibahaskan dan disegerakan di atas kepentingan awam dan kepentingan keselamatan, kesihatan, kesejahteraan serta negara dan juga ekonomi. Tuan Yang Dipertua, seterusnya, apakah sebenarnya pihak agensi kerajaan termasuk penguatkuasaan lain menjalankan tugas seperti MAKI, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Jabatan Agama Islam Negeri dan juga JAKIM? Banyak ni. Apa yang perlu mereka kena buat dalam masa sekarang ni? Yang saya lihat, hari-hari kita dengar masing-masing menuding jari, menuding agensi-agensi dalam kerajaan. Jadi pada hari ini kita minta sungguh-sungguh supaya pihak yang berwajib mengambil kesempatan ini untuk memastikan semua kata-kata yang disebutkan itu dapat diterjemahkan dan ditangkap dan diberi hukuman yang sewajarnya. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat, Tuan Yang Dipertua, sedikit je nak tanya dia. Nak tanya Yang Berhormat, nak minta pandangan sedikit je. Boleh Yang Berhormat? Sedikit je. Saya boleh, tapi Yang Dipertua boleh. Masa tak sedikit je sebab saya tak ambil bahagian dalam perbahasan. Saya nak tanya sedikit saja. Terus soal. Okey, Yang Berhormat, setuju atau tidak untuk kita mencadangkan, Dewan Negara ini mencadangkan kepada kerajaan agar menarik balik semua bekalan daging yang terlibat dengan syarikat-syarikat yang telah disebutkan tadi? Terima kasih. Okay, setuju. Saya setuju. Dan saya sebenarnya banyak ni Tan Sri Yang Dipertua, tapi saya kira cukuplah. Cukup ya. Cukuplah. Cukuplah. Cuma yang terakhir ada jugalah. Kesempatan ini saya nak ambil peluang sikit untuk menyambut tahun baru 2021. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan insya-Allah kita jumpa lagi. Kalau sekiranya ada silap salah, harap kita maafkan dan insya-Allah
first quarter next year kita jumpa lagi kawan-kawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Berhormat, dah jadi majlis ucap selamat pula. Yang Berhormat Tuan Haji Ahmad Yahya, ringkas, tepat, persis. Tak ada. Yang Berhormat Datuk Kisah Badas, ringkas. Ya, apa yang saya dapat tahu dalam Islam ialah bukan sahaja isu halal, iaitu halalan taibah. Ya, faktor kesihatan yang baik untuk pembangunan manusia. Label halal pada bungkusan daging ini tidak menjamin yang daging yang impor bersih berpunca dari bukan bangkai atau bukan dari haiwan yang berpenyakit. Ia sekadar label dan ia boleh ditiru. Rasa saya tiada pun kod QR atau Quick Response Code pada setiap label yang dikenakan kepada bungkusan daging ini bagi pihak berkuasa mengenal pasti butir-butir pengeluaran. Biar apapun langkah yang diambil, JAKIN atau kerajaan untuk mengatasi gejala ini sukar bagi membendung kartel daging dari kerja-kerja manipulasi mereka. Random check dengan izin juga tidak akan berkesan dan menyeluruh kerana berlaku unsur rasuah. Macam-macam cara boleh dibuat kartel yang terlibat untuk menghalalkan benda yang haram dan jijik. Malah jika ditubuhkan RCI pun belum tentu boleh mengatasi gejala ini. Malangnya rakyat terjebak dengan masalah ini sudah sekian lama. Tahukah rakyat bahawa haiwan terdedah kepada begitu banyak penyakit yang dikenali sebagai zoonosis yang dapat merebak ke manusia? Datuk Sanata, ini pun nak baca. Ya. Itulah lambat, masa dah nak habis. Bagi 1 minit lagi. 2 minit lagi. Tak, 1 saja. Okey, I'll cut it short. Langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini ialah dengan mengadakan industri ternakan lembu dan kambing secara besar-besaran di dalam negara kita. Rakyat kita hanya 32 juta dan hampir 90% adalah meat consumers. Pernah kita alami kegagalan apabila NFC atau National Feed Cloud diberi wang sebanyak 200 juta untuk mengusahakan ternakan lembu. Simpulkan. Ya. Untuk memastikan dia tidak berulang, kenapa tidak industri ini dipelopori pelabur dari luar negara dan berminat dalam sektor ini? Biarlah insentif kepada pelabur asing untuk mencebur di bidang ini, supaya ternakan dan sembelihan nanti lebih mudah dipantau jika berlaku di dalam negara. Dengan ini saya menyokong usul YB Senator Asma yang terima kasih. Senator Wedamurti. Terima kasih. Tolong ringkas ya, Yang Berhormat, kita ada sedikit masa lagi. Sebab saya nak beri peluang 2 lagi. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya juga ambil maklum akan keresahan di kalangan masyarakat Islam di negara kita dan meminta kerajaan supaya menyiasat sepenuhnya perkara ini. Saya ingin menyatakan semasa saya bertugas sebagai bekas menteri dulu, saya ada melawat negara Kazakhstan di mana Malaysia dijemput untuk menghadiri satu conference antarabangsa hak asasi manusia. Dan saya juga diminta oleh menteri di Kazakhstan. Kazakhstan adalah sebuah negara Islam, ya. Diminta oleh menteri untuk Malaysia membantu negara Kazakhstan dalam memajukan industri halal di negara mereka. Jadi saya menyeru kerajaan supaya membuat satu siasatan yang telus supaya industri halal di negara kita ini kekal intact di kacamata antarabangsa. Dan ini juga adalah satu isu hak asasi manusia di mana kebebasan agama adalah amat penting. Sekian, terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih. Saya mohon menyokong. Senator Ju Chintong. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya bangun untuk menyokong usul oleh Senator Asma bagi pihak parti saya dan juga bagi rakyat Malaysia. Saya rasa isu ni seperti apa yang disebut tadi, sebenarnya apabila kami sebagai mantan menteri atau timbalan menteri melawat ke negeri lain, dimaklumkan ataupun kita faham
sebenarnya sijil halal dan juga pembangkang Islam dan kewangan Islam adalah inovasi pada tahun 80-an oleh negara kita, dan ini kalau krisis ini tidak diselesaikan dan tidak disiasatkan secara sepenuhnya, dia akan ada risiko reputasi untuk negara kita. Dan saya ingin nyatakan sokongan kami bahawa satu RCI perlu ditubuhkan, dan juga peranan Dewan Negara mungkin boleh melalui Caucus Kesejahteraan, dan juga selepas ni kalau boleh ditubuhkan jawatan kuasa yang spesifik, kita boleh jalankan tugas kita. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Ada satu lagi. Silakan Ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Kita juga terima kasih kepada pihak media yang telah pun mendedahkan isu 40 tahun perkara ini berlaku. Tapi persoalannya, kalau benarlah 40 tahun, maka kita amat kesal terhadap isu yang berlaku. Kerana membabitkan kononnya 1,500 tan daging import yang bernilai 30 juta. Dia bila sebut tentang 1,500 tan ni bukan letak dalam kotak mancis. Sudah tentulah di dalam gudang yang besar. Macam mana pihak penguasa tak nampak benda ni? Ini kita bimbang takut ada puzzle-puzzle yang bermain dalam konteks ini. Itu satu. Yang keduanya ialah berkenaan dengan isu ni kena tindakan segera kerana dia memberikan kesan kepada pemain-pemain yang sebenar. Seperti mana Ramli Burger yang jujur terbukti, kesian kepada mereka. Dan yang ketiganya, isu ni bila timbul, mereka refer pada JAKIM. Sedangkan JAKIM tu bukanlah yang pihak sebenar. Yang pihak sebenarnya ialah Makis. JAKIM hanyalah meluluskan soal halal dan juga haram. Sama juga macam isu umrah. Selalu orang rojok tabung haji apabila terbengkalai. Sedangkan isu umrah ni ialah kena refer kepada Kementerian Pelancongan. Jadi akhir sekali ialah sekurang-kurangnya memberi kesedaran kepada pihak kerajaan terutamanya, kita mesti beralih memberikan tumpuan. Tak sepatutnya negara kita ni yang rumputnya banyak, yang padangnya luas, tiba-tiba kita masih lagi mengimport lembu dan juga kambing daripada orang lain. Sekurang-kurangnya memberikan satu kejutan kepada terutama MAFI dan juga kementerian-kementerian bersangkutan untuk menjadikan sikap yang agak proaktif ataupun move forward ke depan. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Dengan sukacita diminta Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna memberi jawapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Qala ta'ala fi kitabil azim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Surah Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang beriman, makanlah daripada barang-barang yang baik yang kami rezekikan kepada kamu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna halalu bayyinun wa inna harama bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. La ya'lamuhunna katsiran minan nas faman ittaqa syubha faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan antara keduanya dinamakan mustabihat. Ramai yang tidak mengetahui berkenaan perkara yang mustabihat. Sesiapa yang menjauhi perkara yang mustabihat itu, sesungguhnya ia menyelamatkan dirinya dan juga kehormatannya. Terima kasih Yang Ketua. Kayu keramat, ikan patin. Terima kasih Yang Berhormat Yang Prihatin. Yang Berhormat Senator yang membicarakan, terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Puan Asma yang membawa isu yang menjadi viral sejak sebulan yang lalu, dan ianya menjadi keprihatinan pada pihak kementerian saya, dan saya bercakap pada hari ini di bawah kapasiti Menteri Perdagangan Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Juga terima kasih kepada Hajah Sarbani, Tuan Zahid Ma'arif, Cik Yusmadi, sahabat saya Cik Razali Idris, Wabi Senator Datuk Kewadas, Senator Wetamuti, Wabi Senator Liu Cintong, dan sahabat saya Cik Senator Ustaz Idris Ahmad, yang begitu prihatin terhadap isu yang sedang viral dan sedang hangat diperkatakan sehingga hari ini, sebagaimana dikatakan oleh pembentak unsur tadi, Puan Asmat, ianya lalu sejak sebulan yang lalu. Jadi kita amat
prihatin dan lebih berat apa yang diwairakan dalam akhbar dan juga apa yang dinyatakan di dalam media sosial yang menyatakan bahawa ada perkara-perkara yang ianya sebenarnya di luar ataupun tidak sebenarnya yang berlaku. Dan kita bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Sebabi Senator Asmat tadi, Alana ataupun Riberger telah menafikan ianya terlibat. Isu yang timbul di dalam penyiasatan kita di bawah Kabinet HCP ialah kita bukan tak mahu nak reveal nama yang terlibat ini. Tapi ianya ialah kerana satu syarikat, esok kita akan tuduh satu company, syarikat ini satu syarikat, dia ambil daging, kemudian dia chop gunakan syarikat lain. Saya harap Babi Senator faham. Mana dia ni satu pengumpul, kemudian dia ambil satu daging, dia chop satu jenama yang menjadi demand yang tertinggi dan harga yang paling mahal. Jadi kalau kita reveal nama syarikat tersebut, maka syarikat tersebut akan menjadi jenama daging tersebut akan menjadi tarnish. Sedangkan itu bukan salah dia. Ataupun masih tak faham lagi? Ia katanya syarikat ataupun jenama yang menjadi demand sekarang, contohnya brand A. Jadi company yang akan dituduh ini ambil daging dari luar, dia chop brand A pada kotak tersebut. Jadi kalau kita masuk dalam surat khabar mengatakan bahawa brand A lah yang buat pemalsuan ini, maka brand A akan terlibat. Sedangkan bukan kerja dia. Maknanya ni dia kopi daging ataupun cat yang menjadi demand tertinggi dalam negara. Jadi kalau kita nak umum sekarang, Nazri, boleh minta penjelasan Nazri? Boleh, sila. Isu ni, Nazri, boleh dibenarkan sedikit penjelasan? Sebelum Yang Berhormat memberi pandangan itu, saya nak mengesyorkan supaya lebih baik kementerian menyuarakan apa tindakan nak diambil dan tidak hanya menokok kepada apa naratif yang telah dibahaskan di Dewan. Sila. Tan Sri membaca pemikiran saya. Saya melihat apa yang saya rasa kerajaan perlu buat, mempertahankan maslahat awam, umum, lebih daripada kalau begitu penjelasan seolah-olah syarikat yang dipertahankan, kerisauan, bukan seolah-olah. Saya menjaga kementerian supaya ianya tak ditafsir sebegitu. Bagi saya, yang perlu sekarang ni ialah kemaslahatan rakyat, terutama sekali lah ada kaya dan miskin. Jadi saya rasa lebih baik naratifnya, nadanya itu, seperti yang Tan Sri katakan tadi, ialah tindakan-tindakan yang memihak kepada rakyat. Kerana mereka ini memerlukan kerajaan mempertahankan mereka. Company ini dia ada cara dia sendiri. Dia ada program dia sendiri, dia ada macam-macam. Itu pandangan saya. Jadi saya perlukan penjelasan menteri agaknya ke situ, mempertahankan masyarakat. Sila Yang Berhormat. Terima kasih dengan pandangan tersebut. Sebenarnya kita bukan mempertahankan syarikat. Kita bimbang ataupun kita sebab yang buat salah ni bukan syarikat, bukan nama tersebut. Tapi satu company yang ambil daging kemudian letak nama cat tersebut. Jadi kalau kita katakan brand A, tapi sebenarnya daging itu bukan daging brand A, cuma diletakkan brand A. Kita bukan pertahankan company ni. Memang kita pertahankan apa yang dikehendaki oleh syarikat. Ini betul. Tuan Saya Ketua, perlu boleh penjelasan sikit, Tan Sri. Boleh tak? Apa yang senator nak kemukakan? Saya nak tanya. Ini dalam hal company untuk mengganggu ya. Nak mengganggu beliau. Apa dia? Bukan. Tan Sri, Nampak bukan nak ganggu. seolah-olah. Kita nak minta penjelasan Tan Sri. Baik, penjelasan. Ya. Penjelasan. Okay. Nampak seolah-olah Baik. Yang Berhormat Menteri cuba protect syarikat ni. Yang Berhormat Menteri menyatakan syarikat A ambil daging daripada B yang umpamanya, kemudian letak jenama dia. Jadi dia memang bertanggungjawab atas apa yang dia ambil. Dia tak boleh lepas daripada tanggungjawab dia. Secara logiknya tak boleh lepas. Itu saja saya nak tahu mengapa kementerian nampak seolah-olah pencaman. Tan Sri, sambungan sikit Tan Sri. Tuan Sambungan Ketua, sikit ya. boleh tak saya nak Tan Sri, minta sambungan soalan sikit aja tambahan? daripada Nanti, YB Waita tadi. Duduk dulu. Saya beri petua dia. Sudah 11 orang memberi hujah dengan jelas bahawa ini merupakan masalah nasional. Oleh itu, kita mohon Timbalan Menteri memberi pandangan dan jawapan bagaimana mengatasinya. Bukan menambah lagi naratif. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri.
Terima kasih atas itu. Jadi apa yang kita tindakan yang telah kita ambil ialah kita sita semua daging yang kita rampas. Itu kita sita. Dan kita beku aset company tersebut yang nilainya RM1 juta. Kita dah beku, kita dah freeze dan kita mungkin akan dakwa dalam masa dekat. Cuma esok kita akan dakwa company tersebut untuk tindakan memalsukan. Kerana apa yang kita dapat di company ini, company yang memalsukan CJ halal dan juga halal ini terdapati ada Muhammad, sikit penjelasan Muhammad. Sila. Sekejap. Kita dapati 24 unit rubber stamp. Rubber stamp daripada company yang dia punya brand daging tersebut menjadi permintaan tinggi. Faham ya? Maknanya dia buat satu rubber stamp chop di premis tersebut untuk nak cop pada kotak-kotak yang diedarkan. Jadi kita rampas semua sekali. Itu tindakan kita di bawah kapasiti yang kita ada di dalam KPD dan HEP. Lagi? Okey. Kemudian selain daripada itu, kita juga akan di samping itu kita terdapat juga 5,000 keping stiker logo Jalan Hakim yang ditiru. Ini tindakan yang kita buat dan dapatan yang kita tu. Dan sejumlah 2,428 kotak daging beku turut disita yang menggunakan logo halal yang disaki palsu yang nilainya ialah RM738,640. Jadi ini tindakan yang kita ambil. Kemudian kita juga mendapati 2 buah lori yang menggunakan logo halal Jakim yang dipalsukan dan kita juga mensita lori tersebut dan jumlah sitaan kita dengan kedua-dua barang yang ada dalam lori tersebut bernilai RM1.03 juta. Jadi tindakan yang kita ambil. Saya mohon sikit penjelasannya, Mak. Okey, sila. Terima kasih, Speaker. Tolong saya nak tahu. Tolong halakan kepada yang dipertua dulu sebelum terus kepada pihak yang berkenaan. Minta maaf, Tasir Speaker. Boleh tak boleh? Baru itu dah dulu kuda berlari baru datang kerapainya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan wa akhiran. Minta maaf Speaker. Terima kasih atas kebenaran yang diberi. Saya nak tanya kepada pihak kementerian, betul akan ada dakwaan besok dan ada tangkapan telah dibuat. Apa jaminan di masa akan datang perkara begini tidak berlaku lagi? Saya mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Baik. Tuan Yang di-Pertua, boleh soalan tambahan? Satu persatu dahulu, sila jawab itu dulu. Terima kasih sahabat saya, Wabi Senator Zahid. Sebenarnya perkara ini sebenarnya diketahui oleh Wabi Senator Azmat tadi, dia melibatkan banyak agensi. Agensi kita di peringkat Kementerian AJP ini, barang tu dah masuk pada kita, baru kita ada kuasa. Artinya dia ada kuasa di peringkat custom, makis, kesihatan dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku sekarang, oleh kerana benda ni dah berada dalam kawasan kita, di dalam teritori Malaysia, maka menjadi tanggungjawab di bawah KPD ICP untuk menyiasat dan mendakwa. Ditambah lagi akta perihal dagangan semuanya di bawah kita. Tapi yang mengeluarkan logo halal di bawah JAKIM. Jadi kita ada satu kolaboratif yang baik antara agensi dan kementerian-kementerian ini untuk memastikan apa yang berlaku ini tidak berlaku. Kemudian ada yang mengatakan ianya dah berlangsung selama beberapa tahun. Pada saya itu tidak benar. Kerana sekat yang kita jumpai ini baru berdaftar pada tahun 2014. Kemudian dapat import pada 2017. Jadi apa yang diwarakan itu saya rasa banyak yang tidak betul daripada yang betul. Silakan. Mohon penjelasan. Apa lagi langkahnya? Yang mana betul? Kita juga telah sebagaimana dijadikan oleh WB Asmat tadi, supaya cadangan diadakan mesyuarat khas berkaitan halal, yang mana kita, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Halal Pengguna telah menubuhkan jawatan kuasa perundangan dan penguatkuasaan halal bagi menyelaras tindakan dan isu-isu berkaitan penguatkuasaan halal di dalam negara, yang mana ahli-ahlinya adalah terlibat adalah JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Jadi benda ni telah kita buat untuk kita pastikan apa yang dimakan oleh kita adalah halal. Dan untuk makluman Dewan Yang Mulia juga, bahawa barang kita ada 53
negara yang boleh dibenarkan masuk, termasuk Brazil. Tuan Yang di-Pertua, saya sikit nak minta penjelasan daripada Timbalan Menteri. Sikit, boleh? Sila. Kita tak ada cukup masa ya. Tolong persiskan. Sikit insya-Allah. Yang Berhormat Timbalan Menteri ada sebut tadi benda kartel ni dapat tahu pada 2014. Tapi laporan mengatakan 30-40 tahun. Saya nak tanya Timbalan Menteri, apakah tindakan kepada pihak yang menyebarkan berita palsu, yang menyebarkan maklumat yang salah? Apa tindakan pihak kerajaan sekarang ni? Kita kena bantai semua ni. Kartel pun kita bantai, penyebar berita yang tak betul pun kita kena bantai. Ini masanya Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih. Sila jawab. Terima kasih sahabat saya YB Senator Azali. Dan kita sedang mengkaji tindakan yang akan diambil kerana hadis Nabi kata al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Jadi Yang Tua, sebenarnya kita ada 53 negara yang dibenarkan import, termasuk Argentina, Bangladesh, Belgium, Brazil, Brunei, China, Chile, Denmark, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Jepun, Belanda, New Zealand, Pakistan, Filipina, Poland, Singapura, Afrika Selatan, Taiwan, Thailand, Turki, United Kingdom, Amerika Syarikat, Vietnam dan sebagainya. Jadi semua sekali 53. Kemudian isu yang dibangkitkan baru ni mengatakan ada daging kuda, daging kangaroo. Dapatan yang kita buat daripada Jabatan Kimia, ianya bukan daging kuda dan bukan daging kangaroo dan bukan daging babi. Jadi ini juga satu benda yang menimbulkan keresahan rakyat. Jadi terima kasih kepada mohon penjelasan. Mohon penjelasan. Siap, saya berikan dulu. Terima kasih kepada Jabatan Kimia yang mempercepatkan. Sebenarnya prosesnya mengambil masa hampir patutnya sebulan, tapi oleh kerana perlu dan keresahan masyarakat. Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi disebut secara jelas ya bahawa hasil penyiasatan Jabatan Kimia itu harus disebutkan kembali sebelum permohonan untuk penerangan penjelasan dibuat. Jadi tidak ada daging babi di dalam siasatan itu. Apa yang dimaklumkan kepada kita bahawa ada daging kangaroo dan daging kuda dalam apa yang disita tersebut, kita hantar semua sekali, bukan terpilih-pilih. Apa yang kita ambil kita hantar semua sekali ke Pejabat Kimia, dan Pejabat Kimia telah memberi laporan berita bahawa tidak ada daging kangaroo, tidak ada daging kuda dan tidak ada daging babi daripada apa yang kita sita tersebut. Jadi ini suatu yang menggembirakan kita sebagai rakyat Malaysia. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk soalan tambahan boleh? Saya dulu. Silakan. Ya. Okey, saya ada dua soalan. Ringkas saja. Pertama, tadi disebutkan akan ditubuhkan satu jawatankuasa tapi melibatkan JAKIM dan JAIN. Bagaimana pula dengan agensi yang lain? Seperti Kastam dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, apakah nasihat terbaik kerajaan, contohnya kepada saya, ibu-ibu yang menyediakan makanan di rumah, kita kena hentikan dulu beli daging import atau bagaimana? Jadi saya mohon daripada pihak kerajaan. Sekian, terima kasih. Sila. Untuk makluman bahawa kita bukan akan, kita telah pun tubuh Jawatankuasa Perundungan dan Penguatkuasaan Halal. Kerana ia melibatkan halal, maka melibatkan JAKIM dan juga agama Islam. Tapi dari segi proses untuk kemasukan dan sebagainya, dia di bawah Kementerian MAFI. Kemudian berkaitan dengan persoalan adakah kita nak stop beli daging import, pada saya tak perlu stop. Kerana pada yang maklumat yang kita ada, daging yang diimport daripada Alana memang bagus. Memang terbukti bahawa dia halal. Sebab daripada India sampai ke Malaysia, semuanya diurus oleh orang beragama Islam. Kemudian daging lain itu saya tak pasti. Tapi daging Alana saya boleh umum bahawa ianya suatu daging yang memang disahkan bersih dan suci. Begitu juga dengan Ramly Burger. Satu lagi, sikit saja Yang di-Pertua. Sikit lagi. Mohon sikit lagi. Mohon mungkin kerajaan umumkan jenama yang saya pada Alana, apa lagi yang boleh? Mungkin dah esok ke dapat umumkan supaya kami ni ada banyak pilihan. Terima kasih. Baik, itu permohonan ya. Saya insya-Allah saya cuba yang terbaik. Sebab bukan saja YB Senator juga yang suspend benda ini. Saya sendiri pun makan daging. Saya pun suspend dan tak mahu makan benda yang tidak disahkan halal. Jadi menjadi tanggungjawab kita bersama. Kita akan buat yang terbaik untuk pastikan bahawa rakyat dan juga tak kira Islam ke tak Islam akan mendapat yang terbaik untuk rakyat. Yang Berhormat Ketua,
Saya rasa itu sajalah apa yang ingin saya kongsikan bersama pada hari ini, dan saya juga terima kasih kepada ahli Abu Ahmad yang mencadang ditubuhkan RCI. Kita menyokong penuh penumpang tersebut kerana kita dapat review siapa saja yang menjadi kaprit kepada permasalahan ummah pada hari ini, dan ada yang mengatakan bahawa kita cuba melindungi somebody atau VIP. Pada kita, kerajaan kita telus, kerajaan kita prihatin, kerajaan kita berintegriti, kita yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Sekian, terima kasih ya Tuan. Alhamdulillah, terima kasih majlis mengucapkan penghargaan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, dan stanza yang akhir beliau sebutkan tadi ialah bersetujunya untuk menubuhkan RCI, dan ini sesuatu yang kami akan tulis kepada kementerian untuk melaksanakan dalam tempoh terdekat dan juga menurut sentimen yang telah dizahirkan oleh Dewan Yang Mulia ini. Ahli Yang Berhormat, masa sudah cukup bagi perbahasan ini, dan bagi pihak semua Yang Berhormat Senator, kita mengucapkan terima kasih dan penghargaan. Suatu semangat yang telah timbul hari ini, saya dapati ahli-ahli Dewan Negara bukanlah anggota legislatif yang diam. Dan ini kita ucapkan tahniah kepada yang pembawa usul dan juga yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan.